Kan kudrak. Kudrak dia. Masuk ma'ani dah. InsyaAllah. إلى حضرة مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وثم إلى الروح شيخنا داو زمزمي حفظه الله الملقن هذه طريقة الهدادية وخصوص مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وذوي حقوق عليهم أجمعين أن الله يعلي درجاتهم في جنة ويعيد علينا أسرارهم وأموالهم ونفحتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Nawaitu ta'alluma wa ta'lin wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata bil khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa sawabih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala beri peluang untuk kita bersama-sama hadir ke rumah dia bagi menunaikan sembahyang secara berjemaah, dan mudah-mudahan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkatnya bulan Rabiul Awal ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat dan juga senantiasa kita taat di atas setiap perintah dia, dan kita meninggalkan segala yang Allah Subhanahu wa taala benci dan larang. Dan insya-Allah kita sambung lagi kitab Miftahul Murid fi ilmi Tauhid, yang dikarang oleh Tuan Mina Al-Fatani. Jadi kita masuk sifat ma'ani, sifat kudrat. Qala muallifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan kudrat ataupun dan sifat kudrat
Artinya sifat kudrat, kuasa ataupun perkuasa. Maka kuasa ataupun maka perkuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat dan tiada dengan tulang. Dia masuk kam selalu dah. Dipanggil kam muttasil selalu. Kita ni marikah sungguh. Mai sebut urat selalu dah. Kenapa urat dah? Kita baca sikit lagi deh, nanti kita terang lah. Artinya kuasa, yakni perkuasa, maka kuasa perkuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat. Urat kita tu. Dan tiada dengan tulang. Dan tiada dengan alat. Lawannya sifat kudrat lemah, mustahil ia lemah, hanya wajib kuasa selama-lamanya. Adapun tanda kuasa yakni perkuasa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Jadi minggu lepasnya kita habis adalah sifat salbiah. Sifat yang terakhir yakni sifat wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Esa, tunggal Allah Ta'ala pada zat, tunggal Allah Ta'ala pada sifat, dan tunggal Allah Ta'ala pada af'al, yakni perbuatan Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan wahdaniyah, iaitu wahdaniyah pada zat. Allah Ta'ala itu zat dia tidak bersusung. Zat dia tidak bersusung daripada dua juzuk. Itu dipanggil kan muttasil pada zat. Yakni zat Allah Ta'ala itu tidak ada susunan. Zat Allah Ta'ala itu tidak ada juzuk. Kita ni makhluk ni berjuzuk-juzuk. Juzuk tangan, juzuk kepala, juzuk kaki. Maka jadi satu tubuh. Maka kita ni dipanggil kam muttasil, berbilang-bilang pada zat. Adapun Allah, zat Allah, diri Allah, dia tidak berbilang-bilang. Zat Allah Ta'ala tidak kan muttasil. Zat Allah Ta'ala tidak bersusung-susung daripada dua juzuk, tidak. Maka kita je yang bersusung ni. Dan juga zat Allah Ta'ala, yakni wahdaniyat pada zat Allah Ta'ala, tidak ada Tuhan yang lain semisal Tuhan, yakni Allah. Itu dipanggil kam munfasil pada zat. Maka sebab itu kita nak kata Tuhan, kita sebut dah sebelum ni, nak kata Tuhan. Tuhan orang, kita panggil benda orang Cina, Tuhan orang Buddha. Kita sebut Tuhan, kita sabit nama Tuhan pada orang lain. Orang-orang kafir lah, mana istilahnya. Orang kafir dia ada sembahyang dia, kita kata Tuhan dia. Bila kita sabit nama Tuhan, kita kena tahu, bila sabit nama Tuhan, sabit juga Tuhan itu bersifat dengan sifat ketuhanan. Sabit tu kalau kita kata Tuhan, maka sabit dengan sifat-sifat ketuhanan. Dah, saya sebut saja je Tuhan, dia tidak bakok pun. Dah, Tuhan yang lain tidak bakok pun. Dah, jangan sebut Tuhan kalau tak sabit dengan sifat-sifat ketuhanan. Maka itulah berkait dengan kam munfasil pada zat. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Maka sebab itu berhati-hati kita sebut tu. Itu dua kam. Kan muttasil, kan munfasil pada zat. Kemudiannya wahdaniyah pada sifat. Sifat Allah tidak ada dua. Yakni satu jenis ada dua. Contoh, sifat kudrat. Kita kata ada dua kudrat pada Allah. Tak boleh. Itu dipanggil kam muttasil pada sifat. Ataupun kita kata ada sifat yang lain daripada Allah, sama sifat dengan Allah, yakni Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa. Ada juga zat yang lain bersifat dengan sifat perkuasa semisal dengan Allah. Maka itu dipanggil kam munfasil. Tidak boleh.
Kan muttasil, kan munfasil pada sifat itu tidak boleh pada Allah Ta'ala. Berbilang-bilang sifat tak boleh. Adapun banyak-banyak sifat. Sifat kudrat, sifat iradah, sifat ilmu, sifat hayah. Tak apa. Sebab dia berlainan jenis. Tapi kalau sifat kudrat kita kata tiga kudrat. Tak boleh. Itu dipanggil kam muttasil. Berbilang-bilang pada zat. Sifat kudrat tu berbilang-bilang pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak boleh. Ataupun wahdaniyah pada af'al. Tunggal pada perbuatan Allah. Kita tak boleh kata perbuatan Allah itu ada perbuatan yang lain yang mana muafakat perbuatan Allah. Yakni Allah Ta'ala nak buat sesuatu mesti berhajat kepada yang lain. Iaitu kam munfasil pada af'al. Tak boleh. Ataupun pada perbuatan Allah, diri Allah ada dua perbuatan. Tanakuk selalulah berlawanan. Tak boleh juga. Itu kam muttasil pada af'al Allah. Maka 6 kam ni kam muttasil, kan munfasil pada zat, kan muttasil, kan munfasil pada sifat, kan muttasil, kan munfasil pada af'al. Maka ini 6 kam ni dipanggil syirik. Tidak boleh kita sandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ceraklah kita kata sifat wahdaniyah ni Allah Ta'ala esa, Allah Ta'ala tunggal, Allah Ta'ala satu pada zat dia. Tak ada banyak. Tidak ada banyak zat Allah. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Allah. Ataupun sifat Allah Ta'ala ada satu saja. Sifat kudrat satu je. Ataupun perbuatan Allah satu je. Tidak sekutu dengan perbuatan yang lain untuk jadinya mungkin. Tidak. Maka itu wahdaniyah pada af'al. Maka ceraklah kita kata zat, sifat dan af'al Allah itu tunggal. Zat, sifat, af'al Allah itu wahdaniyah. Satu je. Tak banyak. Yang banyaknya makhluk. Makhluk banyak sifat. Makhluk ni banyak rank. Makhluk ni berhajat nak buat sesuatu. Zat makhluk banyak. Adapun Allah tidak banyak, hanya esa tunggal Allah Ta'ala. Maka ceraklah kita kata segala sifat kidam, sifat baqa', sifat mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadih, qiyamuhu Ta'ala binafsihi dan wahdaniyah. Maka ceraklah bahawa kata Allah Ta'ala itu wujud bersifat dengan tunggal. Maka sifat wahdaniyah ni dia ni penyempurna daripada sifat-sifat salbiah yang lain. Adanya Allah itu bersifat dengan kidam, yakni sedia, tidak didahului oleh tiada. Adanya Allah tidak didahului oleh tiada. Ada pemakhluk kita ni ada, tapi didahului oleh tiada. Dulu kita tak ada. Adapun Allah bukan begitu. Ada selama-lama. Begitu. Kemudian sifat baqa'. Adanya Allah bersifat dengan baqa', yakni kekal. Allah Ta'ala tak musnah. Kemudian sifat mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadi. Allah Ta'ala tidak serupa dengan yang baharu. Tidak ada misal bagi Allah. Tidak ada serupa bagi Allah. Tidak ada contoh bagi Allah. Begitu. Kalau kita kata Tuhan itu bertangan, bertubuh, berjisim, maka maka berlawananlah sifat yang ketiga, yakni mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadi. Tak boleh kita kata gitu. Kerana apa? Kerana bersama-sama dengan makhluk, yakni kalau kita kata Tuhan, zat Tuhan, sifat Tuhan, af'al Tuhan, perbuatan Tuhan sama dengan makhluk, maka walaupun satu ciri saja kita kata Tuhan tu sama dengan makhluk, walaupun satu, maka tetap Tuhan itu jadi makhluk. Kalau Tuhan itu jadi makhluk, maka Tuhan itu berhajat kepada yang lain. Maka sabitlah kalau kita kata Tuhan itu berhajat, maka Tuhan itu sifat. Kalau sifat, ternafilah sifat ma'ani bagi Allah. Kalau ternafi sifat ma'ani bagi Allah, tak jadilah kita ni. Tak ada kita ni. Tak ada kita ni. Allah Ta'ala nak buat.
Maka sebab tu tak boleh kita umpamakan Allah Ta'ala sama dengan makhluk walaupun satu sifat. Allah Ta'ala ada tangan contoh. Tak boleh juga. Beri contoh pada makhluk dah, tangan makhluk dah tu. Maka sabit itulah sifat wahdaniyah ni dia penyempurna bagi sifat-sifat salbiyah, yakni tiap-tiap sifat yang kurang kita nak nafi. Segala sifat-sifat yang mempunyai kelemahan, tiap-tiap sifat yang mempunyai kekurangan, maka kita nak nafi daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka ceraklah kita ni Allah Taala ini tak sama dengan sesuatu. Faham taklah wujud Allah. Faham taklah sifat wujud Allah tu. Maka wujud Allah, nak kenal wujud Allah pada sifat salbiyah. Kalau kita kata nak tahulah wujud Allah, tahu pada sifat salbiyah lah. Kidamnya, baqa'nya, mukhalafahnya, qiyamuhunya, dah wahdaniyah yang terakhir. Begitu. Habis itu tu sifat wahdaniyah minggu lepas tu kita bahas sikit-sikit tu. Jadi kita ulang-ulang sikit lah malam ni tu supaya kita takriru zihni, kita ulang-ulang dalam kepala kita ni, kita nampak sikit-sikit, kurang-kurang nampak. Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Tuhan ni ada dak dulu tidak didahului oleh tiada. Begitu. Ada pemakhluk didahului oleh tiada. Begitu kita nampak lalu dah lah. Tuhan itu ada selama-lamanya. Tuhan itu tidak ada bersepakat dengan tidak ada dahulu. Kita faham dah lah bahawa Tuhan itu bukan begitu. Tu. Habis tu sifat salbiyah. Jadi malam ni kita masuk sifat yang barulah ni, sifat kudrat. Dan sifat kudrat. Apa sifat kudrat ni? Sifat kudrat ni satu sifat ataupun sifat yang pertama daripada sifat ma'ani bagi Allah. Apa sifat ma'ani bagi Allah? Satu sifat yang betul-betul ada. Itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni sifat yang betul-betul ada, yang benar ada. Kemudian sifat ma'ani ni dia berdiri ataupun kita kata dia tetap pada zat Allah. Itu sifat ma'ani lah. Kalau sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah ini sifat amrun i'tibari. Adapun sifat ma'ani ini sifat maujud. Ada lagi sungguh. Ada lagi sungguh sifat ma'ani ni. Dia ada pada zat. Dia sungguh pada zat. Adapun sifat yang lain, sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, itu cerak, itu faham pada akal fikiran kita bahawa kata Tuhan itu tidak bersifat dengan sifat yang kurang. Gitu. Adapun sifat ma'ani ni, dia ada. Dia duduk di zat. Kalaulah Allah Ta'ala buka hijab kita. Lau ra'ah. Allah Ta'ala buka hijab kita. Nampak sifat ma'ani, maka kita nampak. Maka sabit tu lah. Kalau kita manusia ada juga sifat ma'ani ni. Ilmu sifat ma'ani. Sifat samik. Dia hidup, dia ada. Kalau Allah Ta'ala buka sifat ma'ani tu, kita nampak. Nampak seseorang ada berapa, banyak mana ilmu. Banyak mana ilmu. Pakai sabit tu, kita sebut begitu dah. Para ulama' dahulu, mereka betul-betul muttaqin ilmu dia, betul-betul muttaqin amal dia dengan Allah. Sehingga kan apabila dia melihat orang, boleh nampak sifat ma'ani tu. Oh, ni setara mana ni? Ilmu dia ni. Setara mana ni? Oh, bimbang sungguh. Oh, Tok Wali tu yang lebih kurang sangat jumpa tu. Oh, tu sifat ma'ani. Dia ada lagi menetap pada zat. Tu sifat ma'ani.
Sifat ma'ani, sifat yang betul-betul ada. Dia ada lagi sungguh pada zat Allah Ta'ala. Tu sifat pertama lah, sifat kudrat. Tu. Artinya kuasa, yakni pekuasa. Kudrat ni arti dia kuasa, yakni pekuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada pekuasa. Maka pekuasa Allah Ta'ala tiada dengan urat. Allah Ta'ala dia ada pekuasa. Tapi pekuasa Allah bukan dengan urat. Kita rank. Urat ada. Tak? Kita guna rank. Kau panggil benda rank tak? Rank tak kita tak? Rank. Tenaga dalaman ni. Rank kita ada urat. Adapun pekuasa Allah tidak berurat. Tu comel kita ni. Itu terang selalu dah. Dan tiada dengan tulang. Pekuasa Allah bukan dengan tulang. Kita rank kita nak akak batu, kena ada tulang lah. Spek tak? Isi semua sekali lah. Tangan tak? Bahu semua sekali boleh akak lah batu tu. Adapun Allah bukan begitu. Dan tiada dengan alat. Allah Ta'ala bersifat dengan perkuasa. Boleh buat sesuatu dan meniadakan sesuatu. Itu bukan dengan alat. Adapun kita akak sesuatu dengan alat. Akak sesuatu dengan alat. Kita memerlukan bantuan yang lain. Itu kita lah makhluk. Lawannya tu. Jadi sifat kudrat ni ataupun sifat kudrah, dia ni mabda' dia ataupun asal dia, umbi dia, asal dia adalah berkuasa, iaitu berkuasa. Ataupun kita kata dengan berkuasa Allah Ta'ala boleh menguasai. Itu dipanggil samaratus sifat. Buah-buah sifat lah tu. Dengan ada sifat berkuasa, Allah Ta'ala boleh menguasai. Gitu. Maka ceraklah kita kata bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Kita yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Yakni kudrat Allah Ta'ala itu bukan dengan urat, bukan dengan tulang, bukan dengan alat. Dan mesti kita yakin sungguh-sungguh Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu ada. Betul-betul ada. Kemudian Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu qadim. Yakni tidak ada mula. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu tidak binasa baqa'. Yakni kekal. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat Allah Ta'ala itu tidak sama dengan kudrat makhluk. Yakni rank makhluk. Anda faham gitu? Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat. Allah Ta'ala tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikan. Itu. Dengan sifat kudrat Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang. Yang terdahulu kita mengaji sifat wahdaniyah. Dan dengan sifat kudrat Allah Ta'ala ada perkuasa. Maka dengan perkuasa Allah, sifat perkuasa Allah dia bertakluk dengan tiap-tiap yang mungkin. Mana-mana tiap yang mungkin, maka bertakluklah dengan sifat kudrat. Mesti kita tanya, dah. Dulu saya tanya dah kan. Sebab kita masuk sifat kudrat kan. Kita tanya soalan lah. Dulu kita tanya dah. Dah, Tuhan boleh tak buat Tuhan yang lain? Tak? Dulu tanya dah. Tuhan, dia boleh tak buat Tuhan yang lain? Ataupun Tuhan boleh tak dia buat anak? Boleh tak? Kalau kata tak boleh,
maka sabit lemah bagi Allah. Kalau kata boleh, maka berlawanan dengan sifat wahdaniyah, berlawanan dengan ayat Quran kul huwallahu ahad. Dah mana situ? Buat Tuhan yang lain, buat makhluk lain ataupun itu adalah perkara mustahil. Dan kalau perkara mustahil, bukan takluk, bukan tugas sifat kudrat. Apa tugas sifat kudrat? Allah Ta'ala boleh menadakan, mentiadakan pada tiap-tiap mungkin. Buat Tuhan yang lain, buat anak, itu perkara mustahil, bukan tugas sifat kudrat. Nampak selalu dah. Dan kalau kita kata Allah Ta'ala boleh juga buat Tuhan lain, tak boleh lah. Kerana bukan tugas sifat kudrat. Kerana buat Tuhan yang lain, buat anak, itu perkara mustahil. Cerak selalu dah. Nampak selalu dah. Bukan tugas. Kita kata gajah boleh, kita kata gini. Gajah tidak boleh memanjat pokok kelapa, kita kata. Adakah lemah gajah? Tidak. Kerana bukan tugas gajah untuk naik pokok kelapa. Gitu. Atau apa? Monyet. Monyet tidak boleh. Monyet boleh panjat pokok kelapa. Dan memang tugas dia panjat pokok kelapa. Ada. Kalau kita kata gajah panjat pokok kelapa, tak boleh. Lemah gajah. Mung tu pelik pada orang. Untuk kata gajah duk panjat pokok. Tak boleh. Bukan tugas dia panjat pokok. Dan dia tidak lemah. Kerana bukan tugas dia. Bersabitlah dengan sifat kudrat. Buat Tuhan yang lain, buat anak bagi dia. Dah, itu adalah perkara mustahil. Apabila perkara mustahil, bukan takluk, bukan tugas sifat kudrat, menadakan Tuhan yang lain dan juga mentiadakan Tuhan yang lain. Bukan tugas dia dah. Bukan tugas sifat tu. Jangan nak katalah Tuhan tu lemah. Sebab tu bukan tugas sifat kudrat. Apabila begitu, ceraklah bahawa kata yang orang kata tu ini di antara taktik-taktik puak-puak yang tidak ada agama, yang tidak ada Tuhan. Dia main trik gini. Dia kata mu jawab. Mu kata Tuhan bersifat dengan kudrat, bersifat dengan berkuasa. Dah Tuhan boleh tak buat Tuhan lain? Nak jawab gua ni. Dan kalau kita kata boleh, berlawanan dengan sifat wahdaniyah. Dan kalau kata tak boleh, lemah pula Tuhan. Nak jawab gua ni kita. Mari pegang kita. Nak jawab. Sudah. Jawab mu jawab. Sudah. Nak jawab gua ni. Tak boleh nak jawab. Nak jawab gua ni. Kalau aku jawab Allah Ta'ala boleh buat, berlawanan dengan sifat, dengan berlawanan dengan surah Qul huwallahu pula. Katakanlah Muhammad bahawa Tuhan, bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu. Tak. Dia nak jawab mana? Ataupun lam yalid wa lam yulad. Kalau kita kata tak boleh, bersabit Allah Ta'ala tu lemah. Nak jawab mana? Kalau kita tak tahu tu, meruk juga tu. Jadi balik juga. Macam mana nak jawab ni? Mudah jawab dia macam saya sebut tadi lah. Bukan tugas sifat kudrat Allah. Itu perkara mustahil. Allah Ta'ala buat menadakan dan mentiadakan perkara yang mungkin. Kita mungkin. Dulu tak ada, lepas tu ada mungkin. Harus. Perkara harus. Ceraklah bahawa kata, buat Tuhan yang lain, buat anak dia, itu perkara mustahil. Bukan tugas sifat kudrat. Faham selalulah itu. Kalau kita tu tak ada apa dah. Mudah. Tak payah. Kalau mari kalau orang tanya begitu, kita jawab selalu dah. Ingat. Sifat kudrat, dia bertakluk pada tiap-tiap mungkin sahaja. Dia buat
perkara-perkara mungkin sahaja. Dia mentiadakan perkara-perkara mungkin sahaja. Begitu. Tu. Dan perkara wajib, perkara mustahil bukan tugas sifat kudrat. Faham selalu dah. Tak payah sifat kudrat ni. Tak payah. Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Dengan adanya sifat berkuasa, Allah Ta'ala boleh menadakan. Menadakan apa? Perkara-perkara dari perkara-perkara dulu tak ada. Lepas tu baru ada. Dengan sifat berkuasa, Allah Ta'ala boleh mentiadakan. Apa? Dulu tak ada. Lepas tu learning ada. Perkara mungkin. Harus. Itu sifat kudrat. Mudah, tak payah. Tu tugas. Kemudiannya sifat ma'ani ni, sifat ma'ani sahaja yang ada tugas, yang ada takluk. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, tak. Sifat maknawiyah, dia tidak ada tugas. Yang ada hanyalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani je. Kerana dia ada, lepas tu dia duduk di zat. Adapun sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat maknawiyah, ini amrun i'tibari. Nampak dan faham, cerak pada akal bahawa Allah Ta'ala itu ada. Bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat salbiyah. Segala sifat-sifat yang bersifat dengan kekurangan, maka kita nak nafi pada zat Allah. Gitu. Duduk mana? Duduk di kepala. Dulu saya terang dah dulu. Sifat 20 ni dia ada dua saja. Yang pertama ada maujud. Yang kedua sungguh, subuk. Sungguh ataupun amrun i'tibari. Dalam sifat-sifat 20 dia ada dua ni. Dia berjenis maujud, jenis ada, lepas tu sungguh. Ada sungguh. Dua ni saja. Sifat nafsiyah sungguh. Sifat salbiyah sungguh. Sifat ma'ani ada. Ni handset. Saya nak tanya dah ni. Ni tau. Ni benda panggil ni. Benda panggil ni. Nak panggil doktor kat kita ni. Ni benda ni. Benda panggil ni. Ni benda. Nak kata doktor juga. Benda. Bentuk lah, bentuk. Bentuk ni, ini ada ke sungguh? Ada ke sungguh? Kena jawab ni. Ini ada ke sungguh? Kalau kata ada, mana dia? Mana? Ni, skrin. Nak kata mana? Ini sungguh. Kalau bakar dengan diri habis. Sebab dia tak ada. Tiang, tinggi. Tinggi tiang. Sungguh ke ada? Sungguh. Kerak dengan tiang-tiang tak ada pun. Diri tinggi tu tak ada. Kerana dia tu menepek pada zat tiang. Dia tak ada. Tu. Ni ruang ni. Dia panggil ni ruang. Ruang sungguh ke ada ni? Sungguh. Ruang ni. Buat petok molek ke, ikat bata, ada kat tengah ni. Cabut dinding. Kosong lah, ada apa? Sebab diri tak ada, dia sungguh cerak pada fikiran kita. Pada sifat ni dia ada sungguh, dia ada. Jenis ada, jenis sungguh. Tu ceraklah faham tu. Kek. Kek. Kek bulat kek. Sungguh. Manis kek ada yang boleh dirasa. Tu. Petok kek sungguh. Masing kek ada yang boleh dikecap, boleh dirasa. Jadi pada sifat Allah ni sama juga.
Dia ada jenis ada maujud dan juga jenis amrun i'tibari. Jenis sungguh saja. Dia tak ada. Jangan kata ada. Kalau kita mengatakan ada perkara yang tidak ada, boleh jatuh fasik. Kenapa Allah Ta'ala tak buat? Kita kata Allah Ta'ala buat. Benda tak ada, kita kata ada. Tak boleh. Kena faham situ. Banyaklah bulak, leper, tinggi, petok. Itu sungguh. Lelaki sungguh ke ada? Lelaki belaka dah. Lelaki sungguh ke ada? Ayah dia. Sungguh ke ada lelaki? Ada. Saya tunjuk lelaki. Ada ke tak? Tak ada. Dah. Yang sebut lelaki tu, nak we cerak, nak we faham, itu kata lelaki. Perempuan. Kanok-kanok. Saya tunjuk lagi benda tak ada. Nak kata ada mana benda tak ada. Tunjuk kena pada daging, kena ada kepala. Ada kata budak tu, kanok-kanok. Nak we cerak, nak we faham, itu kata budak. Tu sahaja. Nampak tak? Nampak tak? Kalau nampak tu tak apa. Kalau senyum seorang tu tak hawa tu. Nampak? Tak nampak anda? Dia dua tu je. Sifat Allah, dia dua tu je. Ada jenis ada jenis sungguh sahaja. Dia tak ada. Sungguh. Dah ada, cerak pada fikiran, reti pada fikiran, nampak pada fikiran. Tu. Tu amrun i'tibari sungguh. Jadi ulama bahas amrun i'tibari sungguh ni sehingga kan yang ada dalam kepala otak, ada dalam kepala otak kita fikir, luar memang tak ada. Benda contoh, gajah kepala 10. Dalam fikiran ni kita fikir, Allah, gajah kepala 10. Tak ada realiti. Banyaklah ada bahas tu. Bahasan dia agak panjang lah tu. Kita nak tahqiq. Kalau boleh, tahqiq bahagian amrun i'tibari ni, kau sedap. Ngaji waktu memang sedap sungguh. Orang ngaji jelera sungguh. Orang ngaji sifat 20 ni, dia faham waktu dia jelera. Dia faham. Dia sungguh sedap rasa. Tu. Dah habis dah tu. Tu. Lawannya lemah. Lawannya sifat kudrat lemah. Mustahil Allah Ta'ala lemah. Lemah nak guna makhluk. Mustahil ya. Ia lemah hanya wajib berkuasa selama-lamanya. Allah Ta'ala wajib. Wajib pada akal bersifat dengan sifat berkuasa. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat berkuasa, pasti dia bersifat dengan lawanan bagi berkuasa, iaitu lemah. Mustahil Allah Ta'ala itu lemah. Kalau lemah, menipulah kita. Kalau kita kata Tuhan tu lemah, menipu. Kenapa? Kerana telah musyahadah, telah nampak dah kita ni makhluk. Allah Ta'ala buat belaka dah. Kalau kita kata Tuhan tu lemah, penipu kita. Kenapa? Kerana kita ni nampak dah Allah Ta'ala buat seorang-seorang ni. Buat makhluk, buat bumi, buat alam ini. Maka kita kata Allah Ta'ala tu lemah, kita tu penipu. Tu mustahil Allah Ta'ala lemah. Adapun tanda berkuasa Allah Ta'ala itu sekalian makhluk ini. Allah Ta'ala ada sifat berkuasa. Mana dalil? Segala makhluk. Yang kita ngaji dah kan, takluk sifat berkuasa, Allah Ta'ala menadakan, mentiadakan tiap-tiap yang mungkin, tiap-tiap yang harus. Dulu tak ada, lepas tu baru ada. Tu. Jadi sifat ma'ani ni antara sifat
Yang para ulama dia bahas betul-betul supaya kita faham waktu. Allah Ta'ala dengan sifat kudrat, dengan sifat kudrat Allah, kudrat Allah Ta'ala itu bersifat dengan qadim. Allah Ta'ala itu bersifat dengan kudrat itu baqa, tak musnah. Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat itu tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala dengan sifat kudrat itu tidak berhajat dengan yang lain untuk mengadakan tiap-tiap yang mungkin. Faham gitu? Dan dengan sifat kudrat Allah tidak berbilang-bilang sifat kudrat dia satu je. Tu. Sifat dia satu je, sifat dia tunggal wahdaniyah je. Maka ceraklah kita kata sifat kudrat Allah Ta'ala itu wajib pada akal. Maka tiap-tiap mukallaf kita ni, balighun aqilun ni, balagha da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita semua sekali ni wajib percaya pada akal, yakni wajib pada akal mengatakan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kudrat. Mustahil, yakni tentu tidak, ya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat lemah. Begitu. Kalau kita tak pegang situ, tak pegang Allah Ta'ala itu bersifat dengan perkuasa, yakni kudrat, maka sabit Tuhan itu lemah. Kalau sabit Tuhan itu lemah, maka tidak adalah makhluk ini. Begitu. Maka hilanglah sifat salbiyah. Habis. Maka faham molek sifat kudrat ni. Jadi sebilangan kitab yang lain dia sifat ma'ani ni ada yang dia bubuh mula-mula bukan sifat kudrat. Dia bubuh sifat iradah. Dalam kitab Baqarah tu dia bubuh iradah dulu. Dalam kitab kita ni dan kitab-kitab yang lain, ulama lain, dia bubuh mula-mula sifat ma'ani ni kudrat. Alasan dia gua ni, dia kata zat Allah Ta'ala kena ada kuasa baru boleh bincang yang lain. Gitu. Jadi ada ilah dia lah, ada alasan-alasan dia. Para ulama usuluddin dia letak satu-satu sifat tu. Macam contoh, apa ulama usuluddin tak bahas sifat ma'ani dulu. Sifat nafsiyah tu tak belakang sekali. Sifat wujud tu tak belakang sekali. Tak mula-mula sifat mana? Sifat kudrat. Apa ulama usuluddin tak buat gitu? Kerana nak bahas sesuatu kena ada dulu baru boleh bahas. Main bahas hamdek. Boleh ikan kedok lagi, sapang ada lagi. Tak, perahu ada lagi. Tak bahas ikan dah. Tak boleh lah, kena bahas dulu perahu ada dak. Benda enjin ada kedok. Ni bahas ikan dah. Tak boleh lah, dak kena tertib. Jadi ulama bahas dulu. Ada kena wajib percaya adanya zat Tuhan. Baru boleh bahas sifat-sifat dia. Gitu. Jadi comel ulama usuluddin dia buat tertib dia. Comel dah. Siapa kita ni ngaji. Tak payah nak susung-susung dah. Tak payah. Ni comel dah orang-orang dulu ni, tok guru dulu, ulama-ulama dulu dia susung sifat 20 ni Allah comel loteng dah. Mari kita orang-orang akhir zaman ni pergi ngaji. Tapi sebab apa kita ni malah mengaji? Bab-bab iman ni sebab apa? Padahal awak ni yang nak menyelamatkan kita daripada kekal api neraka ni. Kan semayang bang ni. Ni awak ni. Nak jawab soalan mula-mula man rabbuka tu. Siapa Tuhanmu? Nak jawab ruan ni. Nak jawab dengan sifat lah tu, kena. Dan ni iman. Mulut kena kunci dah. Mata kena kunci dah. Linga kena kunci dah. Tangan kena kunci, habis kena kunci. Benda jawab iman. Siapa Tuhanmu? Dah ngaji sifat 20 tak. Ngaji tauhid tidak. Ngaji akidah tidak. Nak jawab. Siapa Tuhanmu? Nak jawab. Nak sebut Allah, kena ada Allah. Allah tu tak kenal lagi tu. Itu nama. Yang kenal sifat-sifat yang ada pada Allah. Tuhan yang bernama Allah. Dah tak gaji tauhid, nak gaji akidah.
Pandai-pandai jawab. Oh, tak boleh jawab ni. Pandai-pandai reka sendiri. Tak boleh jawab aku ni sebab aku tak tahu sifat dia. Aku tak kenal sifat dia. Orang ngajar tak mari. Tu. Tu hamba duk bahas sama. Duk khabar sama kita ni dak lama dah. Kalau kira umur 40 40 ni kalau kiranya 40 50 ni kira emas dah. Umur emas dipanggil. Umur lebih. Allah Taala beri kelebihan dah. Jadi dak lama dah. Kita nak ngadap Allah Taala, nak jawab soalan-soalan muka nakir ni, ni. Kalau soalan pertama kita tak reti dah, bab iman ni, Allah bimbang. Masya-Allah. Allah, duk fikir ya Allah, nak jawab aku mana kau ni? Nak jawab aku mana ya Allah? Duk fikir semua tiap-tiap malam, duk lihat tidur kadang-kadang. Tak nak tidur. Sebab apa duk yang tidur? Sebab yalah kita duk semayang-semayang lah. Waktu perkara wajib dah. Jadi kita nak semayang-semayang ni takut duk betul dengan berbetulan dengan kehendak Allah. Orang lain kalau belajar bab sembayang boleh belaka. Tapi kehendak betul-betul dengan kehendak Allah. Nak kata nak pijak molek sujud pada Allah tu. Nak semayang pada Allah, nak betul tu. Takut tak betul dah kerana iman tak betul ni. Tu bimbang tu. Maka sebab itulah kita di akhir zaman kita nak lawan Dajjal ni. Saya ulang sama dah. Bukan setakat kahfi. Kita untuk mengapa kahfi. Bukan. Kahfi tu di antara fadilat dia terhindar daripada fitnah Dajjal. Tetapi nak elok daripada fitnah Dajjal, jadi pengikut Dajjal ini. Kalau awak ni dak ngaji, hafal surah Kahfi 10 ayat yang pertama pun tetap menjadi pengikut dia. Kerana apa? Kerana kita tak kenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sujud. Dah Dajjal main kat dia boleh buat hidup. Orang mati dah tu boleh buat hidup. Mung tak ada duit, aku pergi kaya. Mung umur pendek, aku pergi panjang umur. Nak kata mana kita? Dah kita tak ngaji kenal Tuhan ni. Ni dah Tuhan ni. Sudah. Tu. Maka sebab itulah ni kena kemas balik-balik ni. Ya Allah. Abu sendiri pun memang masih mengaji juga kadang-kadang. Nak biar tahqiq betul-betul. Malam-malam duduk dengan tok guru saya. Sampai pukul 12, pukul 1 dengan babo kita, babo Najib. Duk baca Baqarah. Sebabnya kita risau. Kita, ya Allah. Tiap-tiap malam. Masya Allah. Matilah keadaan ngaji ya bodoh kita. Tunggu. Mati keadaan ngaji, tak apa. Waktu Allah Ta'ala lepas lalu seksa kubur. Lepas lalu dah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita berhenti pada sifat kudrat. Jadi kita insya-Allah kita sambung pedang sifat irada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberkatan bulan Rabiul Awal ini Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangatlah untuk terus mengaji. Jangan ikut orang lah. Kita terus mengaji. Sampailah kita bertemu dengan Allah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna aqidatana aqidatan ahlus sunnati wal jamaah minal asyairah wal maturidiyah. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.